Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Faiz bin Luqman dan juga sahabat kumpulan saya Muhammad Aziz Najmi akan melakukan sedikit pembentangan untuk mata pelajaran hubungan etnik. Okey, jadi sebelum kami memulakan pembentangan, saya ada sedikit pantun untuk disampaikan. Dengar ya. Buat Pak Tan sebagai pengadil, hari-hari kayu sampai ke peringkat nasional. Malaysia harmoni, aman dan adil. Kena teguhnya kita integrasi nasional. Jadi tajuk pada hari ini ialah tajuk tentang cabaran-cabaran dan juga usaha-usaha kerajaan dalam nak memupuk integrasi nasional dalam negara kita. Okey, integrasi nasional. Jikalau menurut Jabatan Penerangan Malaysia, integrasi nasional ni merupakan usaha merapatkan hubungan masyarakat pelbagai kaum ke arah meningkatkan semangat muhibah dan rasa kekitaan demi keharmonian dan kesejahteraan negara. Sekarang kita pergi ke tajuk usaha-usaha kerajaan dalam memupuk integrasi nasional. Okey, kita pergi ke tajuk pertama iaitu usaha-usaha kerajaan ke arah memupuk integrasi nasional. Okey, pertama sekali, dengan tertubuhnya Barisan Nasional telah melengkapkan perwakilan dari pelbagai etnik dan kepentingan dalam parti pemerintah. Okey, sebelum tertubuhnya nama Barisan Nasional iaitu tertubuhnya nama parti iaitu Parti Perikatan yang ditubuhkan pada tahun 1952 oleh Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock dan VT Sambatan. Okey, Parti Perikatan juga telah membantu Sabah Sarawak mencapai kemerdekaan dengan cara rundingan dengan pihak British. Dan parti ini telah dibubarkan pada tahun 1 Julai 1973 dan digantikan dengan Barisan Nasional yang ada sekarang ini. Okay. Kemudian dalam Parti Barisan Nasional tidak wujudnya diskriminasi kaum dalam politik kerana terdapat perwakilan daripada pelbagai kaum. Contohnya Melayu dengan UMNO, Cina dengan MCA dan India dengan MIC. Kemudian negeri-negeri yang kurang maju seperti Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu diberi peruntukan perbelanjaan pembangunan bagi tujuan mendapatkan lagi jurang perbezaan ekonomi wilayah. Okey. Hal ini dibuktikan dengan, sebagai contoh saya ambil antara yang Barisan Nasional telah lakukan adalah dengan wilayah ekonomi koridor utara dan wilayah ekonomi pantai timur. Dalam wilayah ekonomi koridor utara iaitu NCER, Northern Corridor Economic Region, yang meliputi negeri Perlis, Pulau Pinang, Kedah dan Perak. Ianya diinspirasikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kelima iaitu Tun Dr. Abdullah Ahmad Badawi dalam rancangan Malaysia yang ke-9. Dalam NCER ni telah banyak memberi peruntukan kepada negeri-negeri yang berkenaan sebagai plan kepada pembangunan kemajuan ekonomi pada masa akan datang, termasuk juga wilayah ekonomi pantai timur iaitu ECER, Eastern Coast Economic Region, yang lebih membantu kepada pembangunan pertanian dan juga petroleum. Kemudian sistem pendidikan Semenanjung, Sabah dan Sarawak disatukan dalam sistem pendidikan kebangsaan dan memperkukuhkan perhubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Okey. Sebagaimana yang terlihat, Barisan Nasional telah menyatukan sistem pendidikan supaya semuanya dapat dipelajari dengan sama rata, dan pengukuhan dari segi perhubungan antara Semenanjung ke Sabah Sarawak melalui penerbangan dengan ditambahnya bilangan kekerapan penerbangan dari Sabah Sarawak ke Semenanjung. Selain itu, yang terbaru adalah melalui pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo yang lebih memudahkan lagi hubungan rakyat Sabah dengan rakyat Sarawak melalui lebuh raya yang dapat memendekkan lagi jarak perjalanan antara kedua-dua negeri.
Selain itu, Barisan Nasional juga telah mengilhamkan iaitu Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS, National Blue Ocean Strategy, ianya diinspirasikan oleh Perdana Menteri kita yang ke-6 iaitu Datuk Seri Najib bin Tun Razak, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kecekapan sistem penyampaian kerajaan. Dan NBOS ini telah diilhamkan oleh Profesor W. Chan Kim dan Rennie Maubourne. Ianya bertujuan bagi membentuk strategi yang sistematik dalam sektor awam dan swasta, di samping penghasilan idea kreatif dalam kerja buat kita, dan mewujudkan kerjasama antara jabatan serta agensi, di samping meningkatkan sistem penyampaian kerajaan kepada rakyat. Okey, seterusnya kita pergi kepada ekonomi. Pertama sekali, kerajaan telah melaksanakan dasar ekonomi baru bagi menggalakkan semua kaum bersama membangunkan ekonomi negara. Hal ini bertujuan bagi menghapuskan jurang pendapatan dan pembangunan antara wilayah serta membasmi kemiskinan. Okey, DEB, dasar ekonomi baru, menggalakkan rakyat dapat peluang pekerjaan dan bertujuan untuk membasmi kemiskinan di antara rakyat. Selalunya yang rakyat miskin ni banyaknya di kampung lah. So dia nak tak mau tengok rakyat hidup miskin, dia wujudlah dasar ekonomi baru supaya rakyat dapat bekerja dan tiadalah jurang pendapatan sesama rakyat di negara ini. Maknanya semua sama rata, semua dapat kerja. Okey. Kemudian selepas DEB diperkenalkan, ia diteruskan pula dengan Dasar Pembangunan Nasional pada bulan Jun 1991 oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Ianya bagi tujuan mengukuhkan perpaduan negara seperti mana yang telah dilaksanakan dalam Dasar Ekonomi Baru. Okey. Dalam Dasar Pembangunan Nasional ini, ia juga bertujuan untuk memperkukuhkan integrasi nasional dengan prinsip pembangunan seimbang dan pengagihan ekonomi yang saksama. Apa yang diceritakan ni adalah pada zaman tahun 2000. Kita pergi pula kepada yang terbaru, iaitu dengan pengenalan Transformasi Nasional 50 ataupun TN50 yang diilhamkan oleh Perdana Menteri yang ke-6. Ianya bagi tujuan merancangkan pembangunan yang seimbang untuk negara, di samping memberi peluang pekerjaan yang sama rata kepada semua kaum. Dalam TN50 ni, kerajaan telah membuat kerjasama dengan Menteri Belia dan Sukan pada masa itu bagi menggalakkan anak muda terutamanya menceburi dalam bidang pekerjaan mengikut kemahiran masing-masing. Kemudian selepas kekalahan Barisan Nasional pada PRU 14, ianya diteruskan pula oleh zaman pemerintahan baru, iaitu zaman pemerintahan Pakatan Harapan, dengan meneruskan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Ianya sama juga seperti TN50, cuma yang berzanya adalah lebih bertujuan untuk mencapai perpaduan sesama kaum, di samping mewujudkan peluang pekerjaan kepada semua kaum di negara ini. Dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 ini juga disambung juga oleh zaman pemerintahan kerajaan kita sekarang ni, iaitu Perikatan Nasional. Perikatan Nasional telah mengambil inisiatif untuk menyambung semula Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang telah diilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Menteri Ekonomi pada masa itu. Selain itu, dalam ekonomi juga kita pergi kepada inisiatif kerajaan, iaitu Wilayah Ekonomi Koridor Utara yang merangkumi negeri Perlis, Kedah dan Perak. Okey. Apa yang saya ingin ceritakan tentang Wilayah Ekonomi Koridor Utara ini adalah tentang di mana kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM5 bilion 5 bilion untuk projek ini sahaja. Dan pada masa itu Sime Darby dipertanggungjawabkan untuk menyediakan plan komprehensif bagi pembangunan sosioekonomi meliputi pertanian, pembuatan dan perkhidmatan. Okey. Sekarang ni kalau kita lihat, antara kesan yang kita boleh lihat dalam pembangunan Wilayah Ekonomi Koridor Utara ini ialah dengan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim di Kedah, iaitu bagi tujuan
memudahkan pengangkutan barang kontena di Bandar Teknologi Tinggi Kulim, iaitu Kulim High-Tech, yang merupakan pusat perindustrian yang terhebat di rantau Asia Tenggara ini. Okey. Selain itu, dengan pembinaan Jabatan Pulau Pinang kedua juga adalah bertujuan bagi menggalakkan pertumbuhan perindustrian di kawasan Batu Kawan, di samping dapat memudahkan pengangkutan barang kontena ke lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang di bayan lepas. Dalam wilayah ekonomi Pantai Timur pula kita boleh lihat di mana ianya meliputi negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selatan dan Johor bahagian Mersing. Ianya bagi bertujuan membangunkan industri pertanian dan petroleum, di samping ingin meningkatkan taraf industri pelancongan semula jadi di wilayah Pantai Timur. Okey. Dalam plan pembangunan ini, di mana Terengganu dengan pembinaan Kuala Terengganu City Centre yang akan menjadi sebuah gerbang utama bagi wilayah ekonomi Pantai Timur ini, iaitu ECER. Okay. Manakala dari segi pendidikan pula, dengan pembinaan Taman Ilmu di Besut akan menjadi hub ataupun industri pelancongan pendidikan di tempat itu, di mana pendidikan merupakan amat penting dalam sesebuah negara. Di negeri Pahang pula, pelabuhan-pelabuhan di negeri Pahang akan dinaik taraf kepada pelabuhan antarabangsa, iaitu terutamanya di Pelabuhan Kuantan, dan juga di negeri Kelantan pembangunan KBCC ataupun Kota Baru City Centre yang akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi Pantai Timur yang lebih terangsang dan maju. Itulah sebabnya adanya pembinaan landasan kereta api Pantai Timur ataupun dikenali sebagai ECRL. ECRL ni adalah bertujuan untuk merancakkan lagi dan membantu pertumbuhan ekonomi di Pantai Timur. Kita tidak boleh mengharapkan ekonomi yang maju di Pantai Barat. Memang kita tahu Pantai Barat mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sangat merangsangkan berbanding Pantai Timur. Namun kerajaan berusaha untuk membantu wilayah Pantai Timur dengan pembinaan kereta api bertelajar tinggi ini bagi tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan di samping dapat memberi peluang pekerjaan kepada rakyat. Selain itu, mampu meningkatkan hubungan perdagangan antarabangsa di wilayah timur, terutamanya di Pelabuhan Kuantan, Pelabuhan Kijal dan Pelabuhan Tok Bali yang sedang dibina sekarang. Okey, kita pergi pula kepada sosial. Dalam sosial, yang pertama adalah pengenalan rukun negara, di mana rukun negara ni dikenali selepas tragedi 13 Mei yang sangat mengerikan bagi rakyat Malaysia. Dalam rukun negara ini telah menggariskan 5 prinsip dalam menggalakkan rakyat sentiasa bertoleransi dan bertatasusila antara satu sama lain. Kemudiannya, dalam sosial lagi, dasar pendidikan kebangsaan, iaitu di mana bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di setiap sekolah, sukatan pelajaran yang seragam. Kemudian, dasar kebudayaan negara, iaitu bagi memupuk perpaduan menerusi satu gaya hidup dan nilai-nilai yang dipersetujui dan dihayati bersama oleh sesemua kaum. Dan berikutnya adalah skim rukun tetangga yang diperkenalkan oleh Jabatan Perpaduan Negara bagi menggalakkan kegiatan muhibah dan kejiranan. Kemudian saya nak tambah lagi untuk sosial, di mana dalam menggalakkan kita dapat bersosial dengan matang, sukan juga satu platform bagi menggalakkan hubungan sosial sesama masyarakat menjadi lebih erat, iaitu dengan pengenalan dasar satu murid satu sukan, di mana ianya mewajibkan seorang murid sertai satu sukan di sekolah. Di samping itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kecergasan jasmani selain memupuk sahsiah jati diri dan disiplin, dan memastikan murid tahu kemahiran dalam satu aktiviti kurikulum, dan matlamat utamanya adalah bagi memupuk perpaduan kaum dalam kalangan murid, guru dan ibu bapa.
Dalam bersukan ni maknanya bila kita bersukan akan wujudlah satu keluarga. Kita bayangkan bila sukan, kita anjur program sukan, mestilah ramai datang tengok anak-anak mereka bersukan kan. Itulah jadi satunya semangat muhibah antara semua kaum. Maknanya semua kaum turun memberi sokongan kepada anak-anak mereka menyertai sukan yang disertai. Okey, sekian sahaja untuk usaha-usaha kerajaan bagi memupuk integrasi nasional di negara kita. Kita pergi pula kepada cabaran-cabarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, insyaAllah hari ini saya Muhammad Aziz Najib bin Iman Ismail. InsyaAllah saya akan bentangkan tentang cabaran yang dihadapi dalam mengekalkan hubungan etnik yang baik. Okey. Sebab itulah dalam Quran Allah dah sebut, Allah pesan, Allah bagi amaran dekat kita, waja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah cipta manusia ni bukannya semua muka sama, semuanya rupa sama tak. Allah cipta berbagai puak, berbagai kaum, berbagai kabilah. Dan Allah kata apa? Lita'arafu, untuk diorang tu berkenal-kenalan. Sebab itulah di antara benda penting di dalam aspek kuatkan negara kita ni adalah mengekalkan hubungan etnik. Okey, yang pertama seperti yang saya cakap tadi, Allah ciptakan berbagai puak, budaya, bangsa, kabilah dan sebagainya. Itu yang pertama, cabaran dia adalah perbezaan budaya. Kerana bila kita tengok setiap budaya, dia ada sikap pentingkan diri dan mengagungkan budaya sendiri. Sama kat kalau kita tengok kalau kat negara kita jelas, kalau orang Cina dia akan mengagungkan apa yang Cina buat tu betul. Orang Melayu pula dia mengagungkan Melayu buat tu betul. Sampaikan apa yang budaya lain buat, dia akan pandang rendah. Dia akan pandang Cina, Melayu akan pandang orang Cina buat satu kerja, entah boleh entah tak boleh gitu. Dan yang seterusnya, pengamalan budaya sendiri yang tidak menghiraukan sensitiviti kaum lain. Sebagai contoh dia, kalau kita tengok pengamalan budaya, kalau Cina mungkin setengah tu dia orang ada pakai asap. Kalau India setengah tu dia akan panggil orang ramai, dia ada macam khutbah, dia akan ceramah dia, menyebabkan bising. Kalau lah satu kawasan tu kawasan yang bercampur Melayu, Cina, India, dan automatik dia akan menyebabkan tiada penghormatan dekat kaum lain. Menyebabkan orang Melayu dengar bisingnya India tu bau asap Cina, dia akan rimas. Sama juga kalau Melayu dia melakukan satu perkara, dia akan mengakibatkan kaum lain akan pandang rendah kat dia, akan pandang dia sebagai satu benda masalah. Dan yang seterusnya, menyalahguna laras bahasa mana-mana kaum. Ni jelaslah kita tengok orang Melayu tak ramai pandai cakap Cina, tak ramai yang pandai cakap India. Sama juga orang India tak ramai yang pandai cakap Cina dan Melayu. Ada yang tersasul bahasa, ada yang diorang tak faham dan sebagainya. Okay. Seterusnya, cabaran kita adalah tidak celik ilmu dan buta sejarah. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan, sejak lahir, baru lahir sampailah ke liang lahat, sampailah dia meninggal dunia, dia kena tuntut ilmu. Sebab apa? Kalau lah seseorang tu tidak celik ilmu, dia akan automatik, dia akan sikap sebagai masyarakat tu, dia akan tegakkan kebenaran, tapi dia tak tahu pun objektif yang sebenar. Yang kalau kita tengok sekarang, bila kita sokong satu benda, kita mengiyakan benda tu, tapi kita tak tahu objektif dia. Sekarang tu kalau politik, kalau kerajaan, disokong kerajaan, bila mana orang yang pembangkang cakap je benda, dia akan cakap semuanya pembangkang cakap salah, yang kerajaan je betul. Tapi dia tak tahu pun objektif dia apa, adalah menyatu padukan orang Malaysia.
Okay, seterusnya bertindak tanpa mengikut arahan dan melakukan sesuatu secara membuta-tuli. Jelas sebab mereka ni tak tahu, tak faham sejarah yang terdahulu. So kalau kita tengok kalau kita tengok orang Melayu ni payah nak dengar kalau lah Cina yang pegang satu jawatan kuasa yang tinggi. Orang Melayu ni susah nak percaya, susah nak dengar sebab dia orang tak tahu apa objektif, apa peranan, apa tujuan dia orang buat benda tu. Sebabnya orang sebab contoh kita ni, kita tak tahu sejarah dia. Dia orang tu lebih tahu, lebih arif, dia orang belajar sejarah tinggi. So dia orang tahu bagaimana kemerdekaan berlaku, apakah yang diingini oleh Perdana Menteri pertama, Perdana Menteri kedua, Mahathir dan sebagainya. Okay, seterusnya cabaran yang dihadapi adalah pemisahan fizikal. Yang ini jelas. Yang pertama, dasar pecah perintah yang diperkenalkan British menyebabkan kebanyakan teknik berpecah, sukar untuk berinteraksi dan mudah wujud prasangka. Yang ni kalau kita tengok zaman sekarang pun, tengok kalau Melayu dia dengan Melayu je. Payah kalau kita nak tengok Melayu tu dia makan dengan Cina, makan dengan India, jalan sekali dengan dia orang tak. Sebab dia kata dia nak kawan dengan orang yang faham bahasa dia orang, orang yang faham budaya dia orang, orang yang faham adat-adat yang dia orang tekankan. Tu je. Kalau orang Cina dia rasa macam orang Cina makan ke tak benda ni, orang Cina Malaysian dia. Cina pula kalau Melayu, bukan orang Melayu tak boleh makan benda ni ke? Bukan orang Islam rasa benda ni dilarang ke gitu. Contoh bila berlakunya pemikiran macam tu menyebabkan prasangka terhadap satu etnik. Aku rasa aku tak ada kawan dengan etnik ni, aku tak ada kawan dengan kaum ni, tak ada kawan dengan budaya ni. Menyebabkan makin rosak dan diorang pula sebenarnya makin menjauhkan diri daripada setiap etnik. Dan yang terakhir sekali, cabaran dia adalah sistem pendidikan yang berasingan. Ini memang kita nampak jelas. Sebab ada SJKC, SJKT. Diorang memandang rendah sekolah wawasan. Sebab apa? Sebabnya bila mana sekolah Cina, SJKC, orang Cina bila belajar kat situ fullynya bahasa Cina, yang menyebabkan bila ini dia keluar, dia akan rasa gugup nak bercakap bahasa Melayu. Sebab sekolah Cina dia akan cakap Cina, sekolah India akan cakap India, dan sekolah Melayu tak belajar bercina dengan India. Itu menyebabkan diorang just faham bahasa diorang. Bila diorang jumpa orang India, nak cakap apa, diorang tak tahu. Yang diorang tahu 1, 2, 3, yang tu je. Wallahualam. Secara mudahnya, cabaran yang dihadapi dalam mengekalkan hubungan etnik di Malaysia ni sangat sukar, tapi setiap benda yang sukar ada penyelesaian dia, insya-Allah. Wallahualam. Okey, sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Harapan saya agar rakyat Malaysia dapat memupuk kesepahaman antara satu sama lain demi mencapai perpaduan dan integrasi nasional yang matang dan sempurna. Hal ini bagi menjamin keharmonian dan kemajuan negara yang efektif. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat berkuarantin. Selamat berkuarantin kepada seluruh rakyat Malaysia. Ingat, just stay at home, respect our frontliners. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.